Assalamualaikum dan salam sejahtera. Syukur Alhamdulillah dan setinggi-tinggi kesyukuran dan dipanjatkan keadaan ilahi kerana dengan izin kurnianya dapat kami menyempurnakan tugasan bagi kod khusus teori komunikasi SCCA 1023 ini dengan jayanya. Dengan kesempatan ini, kami amat besar hati untuk menghadiahkan jutaan terima kasih kepada Prof selaku pensyarah bagi kursus teori komunikasi kerana telah memberi sepenuh kepercayaan untuk melunaskan tugas-tugas yang telah diberikan. Kami dari Kumpulan 5 terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Azlan bin Zulkifli, nombor metrik 290163, Encik Rajendra anak lelaki Raju, nombor metrik 290236, Encik Syawaludin bin Makdiah, nombor metrik 290249, Ahmad Lufi Azhar, nombor metrik 290097, dan juga Cik Ilya Syanira binti Syari, nombor metrik 290118 telah memilih tajuk teori difusi inovasi dan akan menerangkan sedikit dengan tajuk yang telah kami pilih ini. Untuk pengenalan difusi inovasi yang dibangunkan oleh Everett Rogers pada tahun 1962. Teori ini berasal dari perubahan proses komunikasi yang berlaku dan menerangkan bagaimana dari semasa ke semasa idea produk memperolehi momentum dan diterima oleh populasi atau sistem sosial tertentu. Difusi ini ialah manusia, iaitu sebagai sebahagian daripada sistem sosial, menerima pakai idea, tingkah laku atau produk baru. Inovasi bermakna seseorang melaksanakan suatu aktiviti atau perkara yang berbeza dari apa yang mereka lakukan sebelum ini. Sama ada di dalam proses membeli atau mengguna produk baru, memperolehi dan melakukan tingkah laku baru dan sebagainya. Secara ringkasnya, difusi dilihat sebagai proses di mana sesuatu inovasi disampaikan melalui proses tertentu dari semasa ke semasa. Di kalangan ahli sistem sosial Everett Rogers 1961, inovasi ini merupakan idea amalan atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit penerimaan yang lain. Kita akan ke bab seterusnya iaitu perkembangan teori difusi inovasi. Terima kasih Encik Muhammad Azlan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Lutfi Azhar bernombor metrik 290097 akan meneruskan perbincangan dengan teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi ini dibangunkan oleh Everett Rogers pada tahun 1962. Ia adalah gabungan penemuan penyelidikan aliran maklumat dengan kajian tentang aliran maklumat dan pengaruh peribadi. Ia juga lanjutan daripada idea asal Paul Lazarsfeld. Tajuk seterusnya ialah komponen teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi mempunyai 4 elemen, iaitu inovasi, dan seterusnya saluran komunikasi, masa dan sistem sosial. Seterusnya, kaedah penerimaan difusi inovasi. Kaedah penerimaan difusi inovasi ini terdapat 3 bahagian iaitu pilihan, kolektif dan authority. Begitu sahaja pembentangan saya. Seterusnya akan disambung oleh Encik Rajendra. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Rajendra anak lelaki Raju, nombor metrik 290236. Pembentangan seterusnya ialah peringkat mekanis difungsi inovasi. Ilmu akan kepujukan, ke keputusan, ke pelaksanaan dan ke keputusan. Seterusnya kategori pengguna. Innovator, pengguna awal, majoriti awal, majoriti lewat dengan lenggat. Faktor penerimaan inovasi, kelebihan relatif, keserasian, kerumitan, triviality, kebolehliatan. Relevant teori. Teori DOI mempunyai kaitan pada zaman sekarang ini dan tidak mungkin kehilangan kaitannya ribuan tahun akan datang. Ini kerana inovasi atau idea baru adalah kejadian harian dan sudah tentu akan terus disebarkan supaya orang ramai boleh mengamalkannya. Rogers mendefinisikan difusi inovasi sebagai satu proses yang menyampaikan inovasi di kalangan sistem sosial melalui masa dan saluran tertentu. Beliau boleh mencadangkan bahawa
Proses difusi disusun oleh inovasi saluran komunikasi massa dan sistem sosial. Pada tahun 1960-an, teori difusi inovasi digunakan untuk mengkaji pemasaran dan para sarjana mengkaji dari pelbagai sudut seperti tingkah laku pengguna, pengurusan jualan, analisis pasaran produk baharu dan membuat keputusan. Pada tahun 1969, cadangan model BEST mempunyai kesan yang mendalam dalam penyelidikan model difusi inovasi. Model BEST dan model-modelnya di UASY telah digunakan secara meluas untuk perkhidmatan runcit, barangan tahan lama pengguna, teknologi pendastrian, pertanian, farmaseutical, pendidikan dan aspek lain. Teori difusi inovasi semakin menjadi tumpuan penyelidikan akademik kerana matlamat utama difusi inovasi untuk mengekalkan masa depan, untuk meramalkan masa depan produk baharu untuk perusahaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ilyas Shandira binti Muhammad Syahril, nombor metrik 290128. Saya akan meneruskan pembincangan seterusnya mengenai analisis teori. Analisis teori terdapat 4 kritikan utama. Yang pertama adalah pro-inovasi berat sebelah. Yang kedua, cenderung dalam menyalahkan individu. Yang ketiga, masalah ingat semula. Yang keempat iaitu yang terakhir adalah isu kesaksamaan. Kini tibalah masanya telah kita sampai ke slide yang terakhir iaitu kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat ungkapkan dalam pembincangan kali ini adalah teori DOI telah memberikan terlalu banyak kuasa kepada pemimpin pendapat dan ejen perubahan dan percaya bahawa mereka bertanggungjawab untuk menerima pakai majoriti lewat, pengguna lewat dan ketinggalan. Di samping itu, pendedahan berterusan kepada kandungan media yang berkaitan dengan idea maupun inovasi baru akan sangat membantu dalam meyakinkan seseorang individu untuk mengesahkan dan menerima pakai inovasi tersebut. Maka dengan itu berakhirlah sudah pembincangan kami daripada kumpulan 5. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri kami sendiri. Maaf anda yang ada tersilap kata, terkasar bahasa tanpa sengaja maupun sengaja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.